Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Cikgu Tengku untuk hari yang ketiga orientasi tahun 1 pada hari Jumaat 22 hari bulan Januari 2021. Baik. Tajuk pelajaran kamu yang kalau kamu dapat, kalau kamu tengok lesson note yang kamu dapat hari ini, tajuk pelajaran kamu hari ini ialah menulis huruf besar dan huruf kecil. Semalam kamu dah belajar mengenal huruf besar dan huruf kecil. Untuk hari ini ialah menulis huruf besar dan huruf kecil. Baik, sebelum tu cikgu ulang dulu pelajaran yang semalam. Mengenal semula sekali lalu huruf besar dan huruf kecil seperti yang skrin cikgu tunjuk sekarang. A besar, A kecil, huruf B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Ada 26 huruf dalam huruf-huruf yang ada di inilah dalam pelajaran kamu tu, huruf abjad tu ada 26 huruf. Tu belum lagi kita belajar mana huruf vokal, mana huruf konsonan tu nanti. Semua bilangan huruf ada 26 huruf dan huruf tu pula ada huruf besar dan huruf kecil. Bentuk-bentuk dia tahu kena ingat sebab hari ni kita nak menulis. Baik, kita mulakan dulu dengan cara nak tulis huruf A. Macam mana nak tulis huruf A? Okey, cara nak tulis huruf A besar kita buat palang 2, kemudian palang di tengah. Jadilah huruf A. Huruf A kecil kita bentuk dengan C kecil ataupun telinga cawan. Kemudian ada palang di depan dia untuk membentuk huruf A kecil. Baik, seterusnya huruf B. Okey, bagaimana cara untuk membuat huruf B? Huruf B besar kita buat palang lurus dahulu, kemudian bentuk separa bulatan, 2 separa bulatan, atas dan bawah. Okey, untuk membentuk huruf B kecil, palang lurus juga dan 1 separa bulatan di sebelah bawah sahaja untuk membentuk B kecil. Seterusnya, huruf C. Huruf C kalau kita tengok mudah sebab bentuknya sama, hanya besar dan kecil. Okey, kamu boleh ulang tengok video ni selepas ni untuk tahu macam mana cara nak menulis huruf. Okey, kita tengok huruf C. Huruf C, bina separa bulatan telinga cawan. Okey, untuk membentuk C besar. C kecil sama juga kita kecilkan sedikit untuk C kecil. Untuk huruf seterusnya, huruf D. Untuk membentuk huruf D besar, kita bina dahulu garis lurus di bawah, kemudian bina separa bulatan besar. Separa bulatan daripada atas ke bawah garisan lurus tadi. Okey, untuk D kecil, bina dahulu huruf C kecil ataupun telinga cawan tadi, kemudian palang lurus untuk menutup telinga cawan tadi, menutup dan ada garisan di atas tu. Seperti yang cikgu tunjuk. Boleh tengok ulang video ni nanti. Seterusnya, huruf E. Huruf E pun sama, bina dahulu palang lurus, kemudian ada tiga palang tengah dia untuk membentuk huruf E besar. E kecil, kita ambil daripada tengah, buat ke bulatan sampailah ke depan tu, balik ke bawah tu. Untuk membentuk E kecil. Ya, boleh ulang tengok video. F besar, lurus garis ke bawah, kemudian ada 2 palang. Okey, itu ialah F besar. F kecil, dia lebih melengkung di atas tapi palang pun ada di tengahnya. Itu F kecil. Ya, kalau murid yang dah pandai menulis, cikgu ucapkan tahniah dan alhamdulillah dah pandai menulis.
Untuk yang tak pandai lagi membentuk huruf, tak kenal lagi, boleh ulang tengok video cikgu. Awak untuk darjah 1, awak dah kena kenal huruf dan juga tahu membentuk huruf. Ya. Tu belum lagi masuk bab baca, suku kata, membaca penuh, belum lagi tu. Ya. Ni yang pelajaran awal, ni cikgu ulang daripada pelajaran yang tadika sebenarnya. Perlu ulang untuk orientasi tahun 1. Okey. Okey, baik. Untuk huruf seterusnya, huruf G. Okey. Bagaimana nak buat huruf G? Bentuk dahulu macam C besar, kemudian ada palang-palang di tengahnya. Okey, G besar. G kecil, bentuk C kecil dan turun kaki dia ke bawah garisan. Itu penting, itu syarat untuk huruf G kecil. Sebab G kecil termasuk dalam huruf yang ada kaki. Maksudnya kaki dia di bawah. Dia mesti turun di bawah garisan. Tu syarat dia. Kalau awak tulis G atas garisan, itu G yang cacat. Tak cantik. Dia mesti G kepala je di atas, yang C tu, yang kepala yang C dia tu di atas garisan. Garisan dia yang bawah semua turun di bawah, yang sebelah kanan dia tu semua turun di bawah garisan. Yang bentuk kaki payung dia tu. Semua di bawah garisan. Itu G yang betul. Okey? Okey, G yang tak cacat. Seterusnya huruf H. Kalau kita tengok pun mudah. Sebabnya dia hanya yang palang-palang macam tu kan. Okey, kita tengok macam mana nak bentuk. 2 palang, kemudian ada palang di tengah. 2 garisan lurus, ada palang di tengah, H besar. Untuk H kecil, 1 garisan lurus dan bentuk bulat di sebelah kanannya. Itu adalah H kecil. Seterusnya, untuk huruf I. Cara nak bentuk huruf I, buat dulu garis lurus dan palang atas dan bawah. Itu I besar. Untuk I kecil, palang lurus juga tapi lebih pendek untuk letak noktah di atas ataupun titik di atas dia. Itu untuk membentuk huruf I kecil. Seterusnya huruf J. J. Tengok ya, huruf J pun penting. Macam G tadi. Huruf J besar, kita buat garis lurus di atas gitu, melintang. Kemudian turun besar-besar macam tu, membentuk macam kaki payung. Untuk J besar. Untuk J kecil, yang penting yang kecil. Yang kecil, dia mesti turun kaki dia di bawah garisan. Awak tengok. Dia turun bawah garisan. Itu J kecil. Sebab dia ada kaki. Okey? Dan ada titik di atas. Itu J kecil. Kalau buat atas juga garisan, dia akan jadi macam J besar. Walaupun ada titik. J besar je duduk atas garisan. J kecil, ia bawah garisan. Kaki dia turun bawah. Itu penting, kena ingat. Okey, huruf K. Huruf K, cara nak tulis dia, bentuk lurus dulu. Kemudian serong daripada atas ke bawah. Serong juga daripada kiri ke kanan pula untuk membentuk ke bawah. Kiri ke kanan ke bawah. Okey. Huruf K kecil pun sama bentuk, cuma kecilkan sedikit. Okey. Huruf L. L macam mudah lah. Ya. Jarang kot. Tak boleh tulis. Kalau mula menconteng dulu pun mungkin dah bentuk huruf L ni kan. Okey. Huruf L lurus dan palang ke bawah dia. Daripada kiri ke kanan. Yang L kecil mudah. Lurus saja. Okey. Garis lurus saja itu L kecil. Baik, seterusnya huruf M besar. M besar ni macam jalan, macam jalan. Kita tengok macam nak buat jalan. Atas, bawah, atas, bawah. Macam gitu. Daripada atas turun, daripada bawah turun naik atas, turun balik bawah, turun naik atas, turun bawah. Itu huruf M. Dia ada 3 kaki dia. M kecil, dia lebih bulat. Lebih bulat. Tapi kaki ada 3. Cara nak sebut dia M. Mulut kena tutup. Okey. N. N lidah ke atas. Cikgu sebut semalam kan. Okey. Cara nak bentuk dia pun sama.
ada garis lurus. Lepas tu daripada kiri turun bawah ke kanan. Lepas tu daripada bawah tu naik balik ke atas. N besar, N kecil, garis lurus. Kemudian dia ada lebih melengkung. Untuk membentuk huruf N kecil. Kena ingat, bila huruf N kena rendah saja dia punya, jangan tinggikan dia punya palang dia di sebelah kiri tu. Nanti jadi huruf H pula. Ramai murid yang selalu tersilap ni, H dengan N ni. Dia bukan nak tulis tersilap, tapi dia memang nak tulis huruf N, tapi dia buat kaki tu jadi panjang dan nampak cikgu baca jadi huruf H. Ya, kena tengok betul-betul. Kalau pendek sangat, cikgu baca huruf N pula. Macam tu. Kena tengok betul-betul benda ni. H dengan N tu bentuk dia lebih kurang sama, cuma beza dia palang dia tu. Jangan kalau rendah N, kalau tinggi H. Okey, baik. Seterusnya, huruf O. O senang. Semua orang boleh buat. Sebut pun semua orang boleh sebut. Kenal pun semua murid kebiasaannya memang boleh kenal huruf O. O dia memang kenal. Kanak-kanak pun biasa setahun lebih pun O dia mudah kenal. Sebab dia bulat saja kan. Okey. Seterusnya huruf P. Okey, P besar tu seperti yang cikgu dah tunjuk awal-awal tu. Palang garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian bentuk huruf C terbalik ataupun telinga cawan tu terbalik macam gitu, menutup palang tadi di atas, ada kaki di bawah. Ya. Untuk huruf P kecil, P kecil kena tengok betul-betul. Yang ni cikgu tekan benda-benda yang kaki di bawah ni memang cikgu tekan sungguh. Bila dalam kelas pun selalu cikgu marah bab ni. Bila P kecil awak tulis di atas garisan, dia akan jadi P besar sebab bentuk dia dah lah sama kan. Awak tulis pula naik ke atas, jadi P besar lah dia. P ni, P kecil, kepala dia je kat atas. Kaki dia mesti di bawah. Bawah garisan. Awak kena tengok tu, cikgu buat tu. Kena tengok betul-betul P. Benda-benda yang ada kaki ke bawah ni memang kena kaki di bawah garisan. Jangan tambah-tambah P sebab dia bentuk dia sama. Bila awak letak di atas, awak nak eja contohnya pisang. Pisang P kecil, kita eja pisang. Bila awak eja di tengah-tengah ayat, pisang atas garisan, memang akan jadi huruf besar. Memang kena tengok betul-betul. P kepala saja di atas. Macam G tadi. Tu semua. Huruf-huruf yang ada kaki orang panggil. Ulang video ni tengok. Okey, seterusnya huruf Q. Q bulat. Lepas tu ada garis tengah dia. Okey, huruf Q. Dan juga huruf kecil dia pun lebih kurang samalah. Ya, telinga cawan, kemudian ada garisan. Sepatutnya kalau ada setengah buku dia ada, bukan buku lah, dia sepatutnya ada garis sikit kat tepi tu. Tapi bentuk huruf yang cikgu terima ni, dia tak ada palang tu. Tak apa, cikgu tunjuk yang last nanti, yang sebenar, yang betul. Cuma sikit tu je lah, ya. Tak ada masalah yang tu. Cuma tengok yang last nanti cikgu tunjuk. Huruf R, sama juga, ada palang lurus, garis lurus, separa bulatan di atas, garis bawah untuk membentuk R besar. R kecil, garis lurus pendek, lepas tu bentukkan melengkung sikit di atas untuk membentuk huruf R kecil. Okey. Huruf S. S ni macam ular. Okey. Pusing dia, pusing. Kalau payah nak bentuk kena buat selalu, lama-lama dia pandai. Bentuk, lama-lama nanti pandai. Satu lagi, awal-awal menulis memang tulisan akan jadi besar sangat. Bila selalu tulis, lama-lama akan jadi, okey, ni kena bergerak selalu ni. Tangan awak kena selalu bergerak untuk membolehkan psikomotor jari ni. Kena selalu bergerak, nanti lama-lama menulis pun jadilah laju. Kena buat selalu, jangan tinggal. Okey, huruf T. Huruf T, palang lurus ke bawah, kemudian palang di atas melintang. Huruf T besar. Untuk T kecil, lurus ke bawah, kemudian ada palang di tengah-tengah dia. Tu T kecil. Okey, seterusnya huruf U. Huruf U bentuk lurus ke bawah, melengkung, naik semula ke atas. U besar. U kecil, kecilkan sedikit daripada yang besar. Sama juga melengkung, naik ke atas balik. Itu membentuk U kecil.
Seterusnya huruf V. V dia tajam, turun bawah, sebelah kiri dan juga sebelah kanan bertemu ya di bawah. Jadi huruf V sama. V besar, V kecil, bentuk yang sama tapi cuma beza dia besarkan sikit dan kecilkan sikit. Seterusnya huruf W. Macam mana nak bentuk huruf W? Dia macam huruf M tadi. Huruf M tapi yang ni dia terbalik ke bawah. Okey. Cara dia macam zigzag tu daripada atas turun bawah, bawah turun naik atas balik, lepas tu turun bawah balik, lepas tu naik atas balik. Bina dia besar satu, kecil satu. Bentuk dia lebih kurang sama. Ya. Okey, huruf X. X. Kita buat X macam gitu. X. Atas ke bawah turun melintang, atas ke bawah turun melintang, belah sini pula bertemu kat tengah-tengah. Ya. X besar, X kecil. Besarkan sikit, kecilkan sikit. Huruf Y. Huruf Y bentuk dulu macam huruf V tu. Okey. Dan lurus ke bawah. Dan macam zip kan? Macam zip tu. Kadang-kadang orang lukis zip macam tu. Untuk membentuk Y besar. Dan Y kecil. Seperti yang video tu tunjuk lah. Y kecil awak tengok betul-betul juga. Dia kaki mesti di bawah. Kaki huruf Y mesti di bawah garisan tu baru Y kecil. Ya. Dia sebenarnya kalau boleh lagi lengkungkan dia macam kaki payung tadi. Ya. Tapi bentuk huruf ni dia commit sense dia tak melengkung. Nanti cikgu tunjuk yang kat belakang. Tapi syarat dia tu yang penting nak kena tahu tu Y kaki yang kecil mesti kaki di bawah garisan. Okey, Z. Huruf Z, Z besar. Okey, lurus melintang, turun ke bawah, melintang pula ke kanan. Jadi Z besar. Z kecil pun sama. Cuma kecilkan sedikit. Jadi daripada video-video cikgu tunjuk ni, maka lengkap daripada huruf A sampai huruf Z awak dah dapat. Ya. Awak kena ulang tengok video ni macam mana cara nak menulis huruf. Okey, baik. Cikgu tunjuk seterusnya tugasan untuk kamu hari ni. Latihan hari ni cikgu tulis kat situ. 22 Januari 2021. Arahan dia ialah yang pertama. Yang pertama kena tengok. Ni buku. Cikgu nak awak sediakan sehelai kertas. Ataupun kalau boleh, kalau yang dah beli buku, alhamdulillah. Cikgu ucapkan terima kasih yang dah beli buku kat kedai buku. Sebab baru ni kan ramai tak sempat nak beli sebabnya dah tutup kan. Okey, kalau yang tutup tu kamu boleh buat nanti kemudian. Minggu depan buka 25 hari bulan start buka kedai buku semula. Ya, sebab apa cikgu kalau boleh nak juga buku ni sebab buku latihan untuk tahun 1 ni di garis dia besar, dia lebar. Ya. Kalau yang tahun 2 sampai tahun 6 tu dia kecil. Jadi tak sesuai sangat untuk kamu. Ya, yang ni dia besar. Jadi cikgu buat contoh dia pun buku untuk yang nombor 1 untuk tahun 1, dia besar garisan dia. Ya, cikgu buat contoh ni. Kalau kamu dah ada adik-beradik yang sebelum ni yang ada lebih, boleh guna dulu. Ya, ni cara nak buat dia, arahan dia cikgu bagi hari ni, tulis hari di sebelah kiri wajib. Setiap hari bila cikgu masuk kelas nak menulis, tulis hari, cikgu kata. Tulis hari tarikh. Tulis hari tarikh. Tulis mesti di atas garisan. Tulis mesti atas garisan. Cikgu tak nak tulis terbang-terbang atas garisan. Terbang hurufnya atas garisan. Tak nak. Mesti jejak garis, jejak lantai garisan. Ya, macam contoh cikgu buat. Jumaat. Lepas tu kena garis. Cikgu selalu sebut ni. Garis. Tak garis selalunya. Tapi cikgu nak yang murid 2021 ni ikut. Lepas dah tulis Jumaat, garis. J kena huruf besar. Tak apalah, yang tu kita belajar nanti. J, kenapa J tu huruf besar? Sebab tu kata nama khas. Tu kita belajar akan datang. Okey. Hari di sebelah kiri. Tarikh di sebelah kanan. Tulis tarikh hari ni 22 hari bulan 1 2021. Kena garis juga. Mesti garis.
Lepas tu tulis tajuk. Tajuk hari ni kita belajar huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar dan huruf kecil. Noktah. Garis juga. Mesti garis. Bila menulis kena garis, tu tajuk dia. Tu tajuk dia. 3 benda tu kena garis. Yang pertama hari, tarikh, tajuk dia kena garis. Jangan tak garis. Dia jadi tak cantik dan tak kemas bila tak garis. Okey? Ini 3 benda ni je garis. Jangan nanti jawapan semua habis garis. Tu aduh pening lah cikgu macam tu. Garis yang 3 benda ni, hari, tarikh dengan tajuk yang kita nak belajar. Setiap hari nanti pun lepas-lepas ni kalau kita belajar. Memang macam tu cikgu tekan selalu. Tulis atas garisan, kena gariskan hari dan tarikh, tajuk. Tu. Okey, baru masuk nak menulis. Okey, kita menulis kemudian tulis huruf besar, huruf kecil dengan kemas. Macam cikgu dah tulis kat skrin tu kan. Okey, tulislah A besar, A kecil. B besar, B kecil. C besar, C kecil. D besar, D kecil. E besar, E kecil. Cukup 5. 5 untuk satu garisan. Jangan lebih sebab nanti dia akan jadi terlalu padat. Okey, kamu boleh garis halus-halus, slow-slow untuk bagi lurus ke bawah nanti satu line. Boleh garis secara ni je, slow-slow je, jangan kuat sangat nanti nampak garisan tu. Okay, F, G, nampak G cikgu buat. Kaki dia mesti di bawah garisan. Tu cara menulis dia. G mesti di bawah garisan kaki dia. G kecil. Itu cara dia. Ni awak kena buat macam cikgu buat. H, I, J, tengok J kecil, kaki di bawah. K, L, M, N, O, P, P kaki di bawah yang kecil. Q, Q pun kaki di bawah yang kecil. Nampak tu? Ada palang sikit kecil yang Q tu. R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Cikgu nak buat latihan hari ni. Okay? Bila dah siap nanti boleh hantar kepada guru kelas kamu masing-masing. Sebab sekarang kita hantar kat guru kelas dulu. Belum hantar kat guru subjek. Ya. Okay. Jadi inilah latihan. Kamu boleh ulang-ulang tengok video ni. Boleh ulang-ulang tengok video ni nanti. Untuk membolehkan kamu buat latihan tu. Latihan tu nak kena hantar. Okey, sampai di situ saja. Cikgu ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk belajar. Perhati tengok macam mana cara nak bina huruf. Untuk tu cikgu akhiri pelajaran hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.